Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio, seram tapi santai. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan saya, Samsul Hanif. Dan untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berkaitan dengan sihir yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Wani, yang mana setiap kali bila masa dia nak bersama dengan suaminya, dia akan mengalami histeria. Dia tidak akan sedarkan diri. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, apa kata kalau anda subscribe dahulu channel ini, dan bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sejak 5 tahun yang lalu, kehidupan Wani ni berubah, tidak normal seperti biasa. Walau bagaimanapun, orang melihat dia sebagai seorang yang sihat dan tidak ada apa-apa perubahan kalau dilihat secara zahirnya. Sedangkan kehidupannya yang sebenar, hanya dia yang tahu. Kehidupan Wani ini berubah apabila dia mendirikan rumah tangga dengan seorang lelaki. Lelaki ini adalah lelaki pilihannya yang dikenalinya melalui seorang kenalannya sendiri. Ketika dia masih bujang, dia ni seorang wanita yang peramah dan seorang happy go lucky. Itulah sebabnya dia mempunyai ramai kawan yang mahu mendekatinya. Dan dia mengakui yang ramai-ramai kawan dia ni bukannya perempuan je, lelaki ke perempuan semua dia masuk. Sehingga kan dia menganggap kawan-kawan dia ni dah macam keluarga ataupun dah macam adik-beradik sendiri, kerana dia merupakan anak tunggal di dalam keluarganya yang agak berada. Wani ni dia tidak sempat nak bermanja lebih-lebih dengan seorang ibu, kerana ibunya meninggal ketika dia berumur dalam 20-an macam tu. Ibunya meninggal disebabkan oleh penyakit kanser. Jadi selepas itu beliau tinggal bersama dengan ayahnya. Jadi sebaik saja tamat pengajiannya di sebuah universiti, dia meneruskan kerjanya sebagai arkitek di syarikat ayahnya sendiri. Selepas 2 tahun bekerja, Wani ni membina rumah tangga ataupun mendirikan rumah tangga dengan seorang lelaki pilihannya sendiri yang bernama Azri Shah. Menurut Wani, dia kahwin atas dasar suka sama suka dan mendapat restu daripada kedua-dua belah pihak orang tua masing-masing. Pada awal perkenalan dengan Azri Shah ni, Wani tahu yang Azri Shah ni baru sahaja putus tunang. Jadi masa tu Wani dia tak fikir apa-apa. Dia anggap itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia anggap benda tu biasa je. Putus bertunang, putus, kahwin, bercerai itu biasa sahaja, lumrah dalam kehidupan. Dan dia sendiri pun tidak berminat untuk mengorek ataupun untuk mengetahui dengan lebih lanjut kisah silam bakal suaminya pada ketika itu. Sejak dia berkahwin dengan lelaki pilihannya yang bernama Azri Shah ni, kehidupan dia lebih lebih positif lah, lebih berubah ke arah positif. Tetapi selepas setahun usia perkahwinannya, Wani mula rasa lain macam. Dia mula rasa ada perubahan pada diri dia. Dia dapat rasa yang jiwa dia tak berapa tenang dan jantungnya selalu berdebar-debar. Suaminya pun bila dapat tahu yang Wani ada rasa macam tu, rasa tak sedap badan, rasa berdebar-debar, jadi dia bawa lah pergi ke doktor.
untuk cek. Dia bawa ke doktor pakar untuk cek kod-kod lah ada penyakit. Tetapi doktor kata tak ada apa-apa penyakit pun, semuanya okey, sihat. Tetapi selepas itu kehidupan Wani ni bertambah teruk lah. Terutama bila dia nak bersama dengan suaminya, tiba-tiba dia akan jadi tak sedarkan diri. Dia akan meracau seolah-olah orang yang dirasuk. Dan kadang-kadang juga dia akan pengsan, tak sedarkan diri. Keadaan itu akan berlarutan sehinggalah menjelang subuh. Selepas beberapa bulan, suami Wani ni membawa balik seorang ustaz yang dikenalinya ketika beliau pergi beribadat lah di sebuah masjid. Jadi dia kenal seorang ustaz, dia bawa balik seorang ustaz ni untuk melihat, untuk membantu merawat isterinya. Jadi ustaz tu pun memulakan rawatannya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang khusus lah. Ketika itu juga Wani akan meracau-racau, menjerit-jerit dan mengamuk seperti orang yang tidak betul lagi lah. Jadi masa tu dia dah memang tak sedarkan diri. Kalau mengikut cerita suaminya, masa tu Wani ni dia boleh melawan kudrat orang lelaki yang memegangnya pada masa itu. Seolah-olah dia ni ada kuasa luar yang cuba membantunya. Ustaz tu pun adalah bagi tahu kepada suami si Wani ni yang jiwa Wani sebenarnya lemah sehingga boleh dikuasai oleh syaitan. Badan Wani ni sebenarnya dah dikuasai oleh sihir jahat yang mana tujuannya adalah untuk memutuskan ataupun untuk meruntuhkan rumah tangganya yang telah dibina. Wani memberitahu dia tidak berputus asa. Selepas daripada itu dia tidak putus asa untuk membuat rawatan dan juga memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibebaskan dari penyakitnya yang sedang dialami, yang sedang dideritainya sekarang. Walaupun dah hampir 5 tahun beliau mengalami penyakit misteri ini, tetapi beliau bersyukur kerana apa yang dialaminya sekarang tidak seteruk dululah. Dulu teruk, sekarang ni berkat dengan istiqamah membuat rawatan, penyakitnya dah beransur-ansur pulih. Walaupun begitu, Wani tidak boleh ditinggalkan keseorangan kerana dia akan tiba-tiba mempunyai perasaan yang takut sangat-sangat. Dia akan rasa takut. Tak boleh duduk berseorangan, mesti ada orang yang teman. Dia juga bersyukur kerana ada seorang suami yang selalu memberi semangat pada dia sendiri dan sentiasa berusaha berikhtiar untuk merawat penyakit yang dia tanggung sekarang ni. Yang sebenarnya sejujurnya Wani sendiri pun tidak tahu siapa yang cuba menghantar sihir kepadanya. Tetapi dia agak terkilan lah kerana ada manusia yang sanggup melakukannya sedemikian rupa. Jadi Wani ini hanya menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut Wani, sehingga hari ini, iaitu 5 tahun usia perkahwinannya, dia dan suaminya belum dianugerahkan walaupun seorang cahaya mata. Dan ingatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbuatan sihir adalah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya adalah dosa yang amat-amat besar. Jadi saya rasa tamatlah cerita ini di sini. Jadi ambillah pengajaran yang baik daripada cerita ini, jauhilah daripada perbuatan sihir. Jadi semoga video ini memberi manfaat untuk semua. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton video-video saya. Untuk kali ini saya akan mengundur diri dulu. Sebelum tu jangan lupa subscribe serta tekan butang loceng. Dan saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.